It's like screaming, and no one can hear. You're the problem, Hannah. You're always the problem. I stopped worrying about me a long time ago. What the hell is wrong with you? Too much! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam Respon SD kali ini kita akan bicarakan tentang mangsa rogol. Baru-baru ini heboh masyarakat membicarakan soal kurang sensitifnya netizen terhadap mangsa rogol. Perlu difahami bahawa bukanlah satu yang mudah bagi mereka menjadi mangsa rogol ini untuk menghadapi kehidupan mereka. Dan kebelakangan ini, kes jenayah seksual terhadap gadis-gadis remaja Malaysia semakin hebat diperkatakan. Apatah lagi apabila mangsa diperdaya oleh suspek-suspek yang berstatus selebriti dan juga bintang. Lebih menakutkan, segalanya kini bermula dari hujung jari apabila media sosial baik WhatsApp, WeChat, Instagram, TikTok dan Birgo menjadi platform si suspek menggoda manakala si mangsa pula cair dengan ayat semanis gula. Tidak ketinggalan, kanak-kanak bawah umur juga mudah menjadi mangsa penjenayah seksual kerana mangsa muda ini mudah dieksploitasi dan dikuasai pemangsa bernafsu binatang. Kini kejadian rogol dan serangan seksual boleh berlaku di mana-mana tempat pada bila-bila masa serta kepada sesiapa sahaja. Wanita dan lelaki kini tiada beza kerana kedua-duanya boleh menjadi mangsa. Selain dari itu, bukan saja individu bujang yang akan menjadi mangsa, pasangan yang sudah berkahwin juga berisiko menjadi mangsa. Dalam arti kata lain, kejadian rogol dan serangan seksual sudah menjadi semakin tidak terkawal di dunia ini. Sebelum itu, perlu kita fahami, apakah itu rogol? Rogol atau kesalahan seksual lain seperti mencium, meraba atau mengintai adalah aktiviti seksual yang menyalahi Undang-Undang Malaysia di bawah Akta 375 Kanun Keseksaan. Persoalannya, apakah kesannya terhadap mangsa? Rogol atau perkosaan adalah jenayah yang akan meninggalkan mangsa dengan banyak kecederaan fizikal dan psikologi yang serius. Antara kesan-kesan rogol terhadap kehidupan mangsa adalah kita akan dapat melihat kesan rogol terhadap fizikal mangsa. Yang mana dari segi fizikalnya, rogol boleh menjejaskan tubuh badan mangsa kerana perogol mungkin menggunakan keganasan seksual. Mangsa mungkin memerlukan perhatian, perubatan untuk memulihkan masalah ini. Kesan fizikal tersebut termasuklah mangsa mengalami penembusan yang menyakitkan. Kesakitan boleh menjadi ketara dan boleh dirasai semasa dan selepas perkosaan. Mangsa mengalami jangkitan urin. Mangsa boleh hamil. Ramai mangsa mungkin tidak mahu menjaga bayi berkenaan kerana ia akan mengingatkan mereka tentang peristiwa traumatik ini. Mangsa boleh mendapat jangkitan seksual seperti HIV, gonoria, chlamydia, hepatitis B. Keadaan-keadaan ini adalah sukar untuk dirawat. Mangsa mungkin mengalami kesukaran berjalan atau mengalami patah tulang. Mari kita lihat pula kesan rogol terhadap mental mangsa. Selepas perkosaan, kesihatan mental dan emosi mangsa juga boleh merosot dengan ketara. Yang pertama, mangsa akan merasa malu dan serba salah. Yang mana kalau kita lihat, benda ini berlaku kerana masyarakat cenderung untuk menyalahkan mangsa walaupun mangsa tidak melakukan apa-apa yang salah. Mereka mungkin merasa bersalah walaupun mangsa tahu ia bukan kesalahan mereka. Mereka masih boleh berasa bersalah. Mereka percaya bahawa mereka membenarkan perogol menyerang mereka secara seksual. Terdapat juga kes-kes apabila rasa malu akan membuatkan mangsa memutuskan untuk diam. Mangsa tidak menceritakan kisah mereka ini kepada polis sehinggalah pemerkosa akan terus melakukan kegiatan jenayah ini tanpa apa-apa hukuman. Yang keduanya, mangsa juga boleh menjadi hilang kawalan. Apa maksudnya mangsa hilang kawalan, tuan-tuan dan puan-puan sekalian? Selepas kejadian ini, mangsa kehilangan keyakinannya. Mereka berfikir bahawa mereka tidak berkuasa, tidak berguna, tidak lagi dapat mengawal hidup mereka apabila membiarkan perkosaan itu berlaku. Oleh itu,
Mereka mungkin tidak dapat mengawal perasaan mereka, pemikiran dan tingkah laku mereka dan jatuh ke dalam keadaan kejutan atau perasaan yang kaku. Ketiganya, ketakutan. Mangsa kekal rasa takut bahawa pemerkosa itu akan kembali dan membuatkan mereka menderita, yang mereka itu akan diperkosa lagi. Selain itu, mereka takut bahawa orang lain akan mengetahui mengenai kejadian itu dan memandang rendah terhadap mereka. Di samping itu, mangsa berasa takut di tempat di mana mereka dirogol. Keempatnya, kemarahan. Kemarahan adalah reaksi biasa terhadap peristiwa traumatik ini. Kemarahan akan dapat membantu mangsa merasakan mereka semakin kuat. Mangsa mungkin marah dengan pemerkosa, dengan diri mereka sendiri atau dengan orang yang ingin membantu mereka. Kadang-kadang kemarahan boleh menyebabkan tindakan jenayah seperti membunuh rogol. Seterusnya, ketidakpercayaan. Mangsa mungkin kehilangan kepercayaan mereka pada seseorang dan dalam kehidupan mereka. Memikirkan setiap orang boleh menjadi seseorang yang tidak baik, sama ada mereka adalah kenalan sendiri ataupun orang asing. Dan begitu juga mereka tertanya-tanya. Mangsa mungkin tertanya-tanya mengapa pemerkosa memilih mereka. Kenapa mereka perlu mengalaminya? Kenapa pemerkosa tidak memilih orang lain? Ini adalah tindak balas semula jadi kerana mangsa tahu bahawa sebilangan orang yang menderita akibat daripada masalah ini. Dalam erti kata yang lain, terdapat banyak kesan rogol yang teruk terhadap fizikal dan mental mangsa. Oleh itu, mangsa rogol perlu diberi perhatian yang lebih agar fizikal dan mental mereka tidak terjejas. Jika ada individu yang kita kenal menjadi mangsa rogol, apa yang perlu dilakukan? Rogol merupakan satu jenayah yang berat, ia ditakdirkan sebagai satu perbuatan yang tidak mendapat persetujuan bersama dan boleh disabit kesalahan jika ditangkap oleh pihak berkuasa. Serangan seksual boleh berlaku di mana-mana dan kebanyakannya dilakukan oleh individu yang dikenali mangsa. Ini termasuk rakan kongsi, rakan sekerja, bekas rakan, saudara dan teman. Jadi apa perlu kita lakukan jika ada individu yang kita kenal menjadi mangsa rogol? Selepas serangan, mangsa rogol atau serangan seksual itu mungkin tidak mengalami sebarang kecederaan luaran atau fizikal. Jika seseorang individu memberitahu kita bahawa mereka dirogol atau diserang secara seksual, ia mungkin merupakan antara perkara yang paling sukar untuk diluahkan. Malahan pengakuan itu mungkin memakan masa yang lama sebelum mereka mampu mengatakannya. Tidak ramai individu yang mempunyai pengalaman berdepan situasi trauma seperti selepas serangan seksual atau rogol. Ini membuatkan mereka tidak tahu apa yang perlu dilakukan. Perkara paling utama adalah untuk mengambil berat tentang keadaan mangsa. Perkara yang boleh kita lakukan untuk membantu mangsa rogol adalah antaranya, cadangan tentang yang boleh kita lakukan untuk membantu mereka adalah elakkan untuk menghakimi atau menyalahkan mangsa tentang apa yang telah berlaku. Sebaliknya, dengar dan jangan memaksa mereka untuk memberitahu lebih banyak maklumat jika mereka tidak selesa untuk mengatakannya. Beri mereka ruang untuk aktif dan berada dalam kawalan diri mereka. Tanyakan bagaimana kita boleh membantu. Sebagai contoh, sumbangkan idea tentang apa yang patut dan tidak patut mereka lakukan, tapi biarkan mereka membuat keputusan mereka sendiri tanpa tekanan. Kita juga boleh membantu mencarikan maklumat berguna, tapi jangan paksa mereka untuk melakukan atau bercakap dengan sesiapa sekiranya mereka tidak mahu, seperti polis, pengamal am atau perkhidmatan sokongan. Jangan mengawal segalanya. Hormati pilihan mereka dan jangan merancang sebarang rawatan atau pemulihan untuk mereka. Hanya mereka yang mengetahui apa yang mereka rasa. Disebabkan itu, cara yang terbaik untuk mereka pulih adalah bergantung kepada kehendak mereka sendiri. Ketika mendengar luahan mereka, pastikan kita sentiasa bertenang. Jangan sesekali cuba untuk mendapatkan lebih maklumat mengenai penyerang. Dalam beberapa kes, mereka mungkin belum bersedia untuk bercakap mengenainya, menulis atau mencatat mengenainya. Mungkin merupakan cara yang terbaik untuk membantu mereka melepaskan apa yang mereka tidak mengeluarkan secara lisan tentang apa yang mereka lalui. Berikan mereka ruang. Sebagian besar proses pemulihan adalah dengan memberikan mereka merasai semula kawalan ke atas kehidupan mereka. Jadi menyedari bila masa yang sesuai untuk memberikan mereka ruang adalah sangat penting. Setengah mangsa yang mengalami serangan seksual mungkin akan berdepan dengan masalah perhubungan secara fizikal dan ada masanya mereka tidak mahu disentuh, jadi hormatilah kehendak mereka. Tunjukkan sokongan, sentiasa ada untuk mereka bila diperlukan. Mereka mungkin memerlukan sokongan kita untuk satu tempoh yang lama. Jika kita merasakan mangsa memerlukan pemeriksaan perubatan, tanya dan dapatkan persetujuan daripada mereka sebelum menghubungi bantuan perubatan. Maka sudah tentunya mangsa rogol perlu diberikan rawatan dan pembelaan. Islam merupakan agama yang cukup menjaga soal nasab, keturunan serta maruah. Malah penjagaan tersebut dikategorikan salah satu daripada 5 perkara asas darurah yang dikenali sebagai ad-daruriyatul khams. Dan tanpa 5 perkara penjagaan, iaitu agama, nyawa, akal, nasab, keturunan termasuklah maruah serta harta akan membawa kebinasaan dan kehancuran dalam kehidupan. Mengejutkan apabila laporan akhbar
Astro Awani pada 2 Julai 2019 mengenai kes rogol budak tahun 6 iaitu berusia 12 tahun ke atas, budak berusia 4 tahun akibat bahana menonton video di telefon bimbit. Dalam Islam, jenayah rogol adalah satu jenayah yang amat berat sekalipun ia tidak termasuk dalam kategori jenayah hudud yang ditetapkan kadar hukumannya. Para ulama berselisih pandangan akan hukuman yang wajar dikenakan ke atas rogol, ia kerana jenayah rogol merupakan jenayah yang melibatkan persetubuhan namun berlaku cara paksaan ke atas satu pihak lagi, berbeza dengan zina yang melakukan jenayah atas kerelaan kedua-dua pihak. Majoriti ulama berpandangan ia dikiaskan kepada jenayah zina dari sudut hukumnya ke atas perogol namun tidak dikenakan ke atas mangsa rogol. Jika perogol belum bernikah, maka dikenakan sebatan sebanyak 100 kali. Namun jika sudah bernikah, maka hukumannya ialah rejam. Ada juga ulama seperti pandangan dari mazhab Hanafi dan Maliki yang berpandangan harus hukuman takzir lebih berat iaitu hukuman bunuh berdasarkan pembuktian dan keadaan jenayah yang berlaku atas pertimbangan oleh pihak mahkamah untuk memutuskannya. Ini kerana mangsa menanggung malu dan beban hasil paksaan yang terkena ke atas dirinya. Malah hakim boleh menimbangkan hukuman pampasan menerusi takzir yang patut diterima oleh mangsa rogol bagi menampung bebanan yang dipikul. Namun di pengamalan mahkamah di Malaysia adalah berbeza kerana bidang kuasa mahkamah syariah yang terhad diikat pada Akta 355 atau dikenali sebagai Akta 356. Jenayah rogol menerusi mahkamah sivil pada Seksyen 376 Kanun Kesiasaan memperuntukkan hukuman bagi pesalah rogol ialah penjara minimum 5 tahun dan maksimum 20 tahun dan boleh dikenakan sebatan. Dalam perkara ini, hukuman ke atas perogol sahaja dan mangsa tiada peruntukan apa-apa pampasan melainkan menanggung malu. Di sinilah perlunya pihak pemerintah mengambil tindakan yang agresif untuk memastikan bidang kuasa mahkamah syariah terus dipertingkatkan bagi mengikuti seluruhnya hukum di dalam Islam. Tidak lagi hanya terhad pada bidang kuasa tertentu yang amat sempit. Dalam kes yang berlaku yang dilaporkan melibatkan kanak-kanak bawah 12 tahun, ia tidak boleh diambil ringan walaupun atas alasan bawah 18 tahun. Ini kerana mangsa rogol yang akan menghadapi tekanan minda dan kesan fizikal. Malah sudah pasti keluarga mangsa lebih terkesan berbanding keluarga pesalah, maka keadilan perlu diberikan kepada kedua-dua pihak sewajarnya menurut perspektif Islam. Selain daripada itu, isu rogol di negara ini sudah kritikal. Sudah acap kali kita menggesa pihak kerajaan dalam menangani kes rogol dengan lebih efisien dan terbaik. Di samping itu, kita ingin juga melihat beberapa tindakan yang boleh diambil sebagai solusi kes jenayah rogol ini dengan dua aspek. Pertama, aspek pendidikan. Pihak kerajaan mesti memperkasakan silibus pengajian Islam di seluruh sekolah dan pelbagai tahap pendidikan sebagai subjek wajib dan bukan selektif. Kedua, para ibu bapa dan guru mesti beranding bahu memantau kelakuan anak-anak dan memastikan sukatan pelajaran agama diberi perhatian yang lebih dan serius. Ketiga, mempergiatkan kempen yang sihat dalam membangunkan nilai moral dan jati diri sahsiah seperti kempen jaga pandangan, memelihara kehormatan di seluruh peringkat sama ada agensi kerajaan, sekolah, masyarakat dan keluarga. Dan keempatnya, penekanan pemakaian patuh syariah yang menutup aurat oleh semua umat Islam serta pemakaian sopan bagi yang bukan beragama Islam, termasuk juga pengiklanan sama ada secara maya, digital serta di papan tanda. Kedua, aspek pencegahan. Memperkasakan bidang kuasa mahkamah syariah agar diberikan kuasa penuh sebagaimana peruntukan dalam syariat Islam. Kedua, kementerian yang berkaitan seperti penerangan, komunikasi dan multimedia untuk lebih agresif menyekat laman sesawang yang mempunyai unsur lucah dan seksi. Ketiga, penetapan cara pemakaian yang bersesuaian dengan etika agar tidak seksi dan mencolok mata. Bagi umat Islam, dengan menutupi aurat bagi bukan agama Islam ialah batasan yang sopan. Dan keempat, pihak berkuasa mestilah menutup semua pusat maksiat sama ada yang berlesen ataupun tidak serta memantau pusat cyber umum agar tidak menjadi tempat lepak remaja-remaja dengan aktiviti yang kurang sihat. Maka kita semua berharap agar pihak berkuasa dapat mengambil langkah yang segera bagi memastikan kes jenayah rogol ini dapat diatasi dengan terbaik menerusi aspek pendidikan dan aspek pencegahan. Dan kita semua perlu lebih sensitif dengan isu rogol ini dan jangan lagi dijadikan bahan gurauan atau bahan ketawa kerana mereka yang mengalami trauma akibat permasalahan jenayah rogol ini mengalami penderitaan yang tidak dapat digambarkan. Itu saja untuk respon SD kali ini. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.